أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk bersama lagi pada malam ini. Saya ingat selepas daripada setahun 2 tahun. Setahun lebih no. Mai ke Faizin, tengok kapet tak ada lah. Yang ada mozaik. Jadi nampak cara tu memang lama sungguh lah kita cuti. Malam ni alhamdulillah kita bersyukur dapat kita sambung balik. Kita tengok 27. Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Qultu li Anasin kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkata Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Qultu li Anasin, saya berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah rupa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yakun bil ja'di. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak kerinting, wala bisabti, dan juga tidak lurus. Kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Salah Sayyidina Muhammad. Adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ataupun menyentuh
kedua-dua cuping telinganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tahu bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan nak tahu tentang rupa parah Nabi ialah tanda keimanan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan tanda kecintaan yang mendalam di hati seorang umat kepada nabinya. Kalau ada di kalangan seseorang ataupun di kalangan kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad, tak pernah terfikir ataupun tak pernah nak menggambarkan tentang rupa parah Nabi SAW, itu menandakan kepada tahap kecintaannya kepada Nabi SAW itu tidak tinggi. Jadi perasaan nak tahu itu ialah merupakan iman. Perasaan nak mengetahui itu ialah merupakan gejolak daripada keimanan seseorang itu yang disebut dengan keimanan yang tinggi. Kepercayaannya, keimanannya kepada Nabi SAW itu sangat tinggi. Taib. Maka dalam hadis ini, Qatadah bertanya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang ditanya berkenaan rambut Nabi ialah orang yang paling hampir dengan Nabi SAW. Paling hampir itu menjadikan dia paling tahu tentang Rasulullah. Macam mana boleh kita tak tahu? Macam mana boleh kita menafikan pengetahuan Anas atau pendekatnya Anas dengan Rasulullah SAW? Kerana dia tidak pernah berpisah dengan Nabi SAW dalam mengkhidmati Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada saat orang lain bekerja, para sahabat ada yang bekerja di kebun, Sahabat Sayyidina Muhammad, ada yang berniaga, ada yang berternak dan sebagainya. Sayyidina Anas kerjanya khidmat pada Rasulullah. Dia pada waktu orang lain tak dapat mendekati Nabi, dia mendapat keistimewaan bersama dengan Nabi SAW. 10 tahun dia berkhidmat pada Rasulullah SAW. Sehingga dalam perkara yang tak memungkinkan orang lain berkhidmat, dia berkhidmat. Contoh dalam ketika Nabi bermusafir. Bila Nabi kita bermusafir, bila saat Nabi nak qada hajat, Anas lah yang khidmat bawa ayam. Nabi SAW pergi ke tengah padang pasir sehingga tak dilihat oleh orang. Nabi kita qada hajat, Anas jadi tirai, melindung Rasulullah jangan dilihat oleh orang lain. Nabi qada hajat, dia biri, dia menghadap belah sana. Dia pegang ayam. Bila Nabi kita SAW selesai qada hajat, Nabi kita bagi isyarat Anas, jadi dia pun suar pada Rasulullah. Maknanya dia paling dekat dengan Rasulullah dalam perkara khidmat. Dan dia mendapat ilmu pengetahuan yang banyak. Dan mendapat harta yang banyak. Mendapat juga anak yang ramai. Semuanya dengan berkat Rasulullah. Nabi kita SAW, sesiapa yang mengkhidmatinya, dia bahagia. Dan mendapat laba yang sangat banyak. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sampai didoakan oleh Rasulullah, moga Allah berkati umur dia, Allah berkati hartanya, Allah berkati anak-anaknya. Sehingga umur Anas menjelang sampai 125 tahun.
Sehinggalah anaknya pun sampai 125 orang. Sampai dia termasuk di kalangan sahabat Nabi yang paling kaya sekali. Sebab dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana dia dicinta oleh Rasulullah, Nabi balas cinta dia. Itulah yang diterjemahkan dengan doa Nabi pada dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia mendapat ilmu yang sangat banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bila ditanya macam mana rambut Nabi, maka dia menggambarkan kepada orang yang tak pernah melihat Rasulullah dengan satu ibarat yang sangat indah. Lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Rambut Nabi itu tidak kerintin. Kerintin di sini bukan kerintin macam biasa-biasa rambut orang kerintin tu. Ja'di ni maknanya kerintin sangat. Ketiau orang kata. Rambut Maggi tu. Dia pakai Maggi kan? Rambut Maggi tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tu ketiau. Rambut Nabi tak macam tu. Wala bisabti. Dan rambut Nabi itu tidak lurus. Rintin sangat pun tidak, lurus sangat pun tidak. Pertengahan di antara kerintin dan lurus. Orang panggil ikal. Jadi siapa-siapa yang rambutnya Arab ataupun mirip Nabi, syukurilah Sahadat Sayyidina Muhammad. Sebab dia boleh tengok rambut dia dan dia boleh bayang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi yang ikal tu, dia ada orang rambut dia ikal tapi keras. Rambut Nabi ni lembut ikal. Sahadat Sayyidina Muhammad. Lam yakun bil ja'li wala bis sabti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di sana Nabi sebut man lahu sya'run falyukrimhu. Siapa ada rambut maka muliakan rambutnya. Mana rambut ni, siapa-siapa ada rambut muliakan rambut, rapikan, bagi elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab rambut ni dia ialah mahkota manusia duduk atas kepala. Jadi sebab itu rambut ni kalau siapa-siapa jaga dia, elok rambutnya, masalah Sayyidina Muhammad, indahlah orang tu. Ni tak masuk orang perempuan lah. Orang perempuan jangan duk faham macam saya kata ni nak suruh buat macam tu pula. Orang perempuan ni pada suami je. Tak ada suami, tak ada habis lah. Tutup buku. Masalah Sayyidina Muhammad. Jangan duk peraga rambut kat kawan pula. Tengok rambut aku tua apa, rambut aku elok je. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahasa saya ni lah untuk orang lelaki-lelaki. Rambut siapa ada, muliakan. Jaga bagi elok. Jangan duk bagi lekat kutu. Salah Sayyidina Muhammad. Mungkin dulu-dulu ada satu cerita satu orang imam, iaitu Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari satu masa dia mengajak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba satu orang tu duk mengajak, tiba-tiba dia rasa macam ada apa-apa di janggut dia, dia pegang-pegang kutu. Akhirnya dia pun lempak kutu tu. Dia lempak kutu depan Imam Bukhari. Imam Bukhari ni orang lembut. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana orang tu lempak kutu, dia nampak kutu tu jalan. Akhirnya dia pun tutup pengajian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi dia ambil, orang tak tahu benda apa yang benda apa yang orang tu ambil daripada janggut dia lempak tu. Tapi Imam Bukhari nampak. Lepas dia tutup balik dia ambil tu, dia pergi keluar, dia pergi lempak tak dia tu. Jadi ada orang ikut.
Rupa-rupanya yang dibuang oleh Imam Bukhari itu ialah kutu janggut kawan tu. Jadi kalau janggut pun ada kutu, di kepala lagi-lagi lah. Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi siapa-siapa yang ada rambut, muliakan. Bersihkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hargai. Sebab satu masa esok mungkin tak ada rambut dah. Atas kepala ada lapangan terbang. Salah Sayyidina. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang ada rambut, muliakan, rapikan. Kalau nak rapikan macam Rasulullah, belah tengah. Belah tengah. Belah tengah tu ialah satu gambaran kepada Islam. Islam tak di timur, Islam tak ke barat, dia tengah. Islam ialah agama yang tidak tasyaddud dan tidak bersifat ringan, sederhana. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah dapat dipaham daripada bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tua rambut Nabi lebat. Satu masa ada satu orang, salah Sayyidina Muhammad, dia tanya Rasulullah. Dia tanya seorang sahabat. Nabi mandi wajib macam mana? Nabi mengambil wuduk macam mana? Kata sahabat tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengambil wuduk dengan secupa ayam. Nabi mandi wajib dengan segantang ayam. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya tak guna ayak banyak. Nabi hanya dengan secupa ayak Nabi mengambil wuduk. Segantang ayak Nabi mandi wajib. Kata orang tu memberi ulasan, dia kata, amboi sikit sangat. Salah Sayyidina Muhammad, rambut aku lebat. Kata sahabat tu, rambut Nabi pun lebat. Tapi Nabi cukup. Apa makna dia? Maknanya Nabi itu mubarak. Nabi ialah insan yang diberkati. Berkat ni maknanya sikit tapi cukup. Tapi kalau banyak tak cukup, sikit lagi-lagi tak cukup, maknanya tak diberkati. Nabi adalah insan yang diberkati. Maksudnya, salah Sayyidina Muhammad, dengan ayak yang tak banyak, Nabi SAW boleh sampaikan ayak ke seluruh badannya ketika mandi. Kita ni pasal apa tak cukup? Sebab ayak banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu timbul pula tak puas. Nak habaq kata bahasa syarak ni, dia tak ikut kepada masalah Sayyidina Muhammad otak. Segi otak, segi fikir, mungkin kita kata tak mungkin dapat meratai. Tapi praktikal kepada mengambil wuduk dan juga mandi itu, kalau kita betul-betul mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh syarak kita faham, cukup. Contohlah. Contoh, kita pergi Mekah. Kita di Malaysia, kita mengambil wuduk, salah Sayyidina Muhammad, bagai macam kita faham lah, macam kita dah buat tu. Tapi kalau kita pergi Mekah, orang bawa tu yang hard spray kan. Jadi dengan bagi ayat tu mengalir, dia jangan sekali tu ayat tumpuk, tak ngalir. Faham? Tapi kalau ayat tu, dia akan, bila dia banyak, dia akan mengalir. Mengalir tu lah kita sapu muka kita. Lepas tu semua pula, itulah bila dia mengalir tu, ambil hak tu yang kita sapu muka kita. Syaratnya, jangan bagi terangkat tangan. Faham? Kalau tangan ni terangkat, kira habis. Sebagaimana tak terangkat, selagi tu kita boleh sapu sampai habis muka kita ni. Begitu juga kita spray tangan kita. Bila kita spray tu, mungkin tangan ni hak ni boleh sapu sampai habis mana-mana tu. Itulah yang menjimatkan. Itulah yang dikatakan penggunaan ayat yang berpandukan kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala lam yakun bija'di wala bisabti. Kerintin sangat pun tidak, lurus sangat pun tidak, tengah-tengah di antara lurus sangat dan juga lurus di tengah-tengah di antara lurus sangat dan juga kerintin sangat. Makna apa? Makna inilah rambut, jenis rambut yang paling baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab yang terbaik itu semua daripada Rasulullah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalaulah kerintin itu terbaik, jadi Nabi akan berambut kerintin. Kalaulah lurus itu terbaik, Nabi akan berambut lurus. Tapi Nabi kerintin sangat pun tidak, lurus sangat pun tidak, Sallallahu Sayyidina Muhammad, maka itulah rambut yang terbaik. Jenis rambut yang terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebut bahawa rambut Nabi itu sampai ke sini. Ni hak lembut ni. Dia panggil syahmata udhunai, cuping telinga. Maksudnya Nabi SAW rambutnya tu, ni cerita dia, Sallallahu Sayyidina Muhammad, kalau Nabi itu menyimpan rambut sampai ke paras telinga. Ada kalanya sampai ke pertengahan leher. Ada sahaja sampai ke paras bau. Kalau lebih pada tu, tu tak ikut sunnah lah. Tak ada pahala dah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni, macam mana hukum gunting rambut macam kita duduk gunting tu? Pergi kedai mamak, pergi kedai clean. Jadi kita gunting rambut tu. Yang pertama gunting rambut, kalau rapat tu, ni dapat, hak tengah ni panjang, hak tu ditegah oleh syarak. Tu syarak tak bagi, hukum dia berdosa. Ni orang Yahudi, macam tu lah cara mereka gunting rambut. Yang boleh macam mana? Boleh maknanya, atas dia gunting, tepi dia gunting, belakang dia gunting. Tu barulah boleh. Maksudnya harus. Harus. Maksudnya rambut di bahagian kepala ni mana dia gunting sebelah sikit. Kalau ikut sunnah tak gunting semua, gunting sini ya. Hak ni tak repair, semua ni tarik ke belakang. Jadi rambut ni bila sampai ke syahmata udhunai, maknanya sini mana rambut ni dia akan berimpun tau ni. Ini maknanya kalau rambut tu berimpun di belakang telinga, menyentuh cuping telinga, berarti rambut Nabi itu tebal. Rambut Nabi itu tebal sampai tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waliknya orang bila menantua, hak atas ni kuih habis. No? Lama-lama jadi rambut profesor. Belah ni ada. Ni tak ada semua ni dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai tua rambut Nabi lebat. Pasal apa? Sebab Nabi ialah insan yang sangat sempurna. Sehingga Nabi ni kalau orang tengok, orang tak akan mengurangkan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Sampai uban Nabi pun tak kelihatan sekalipun Nabi dah tua dan ada uban. Lebih-lebih lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, meminyakkan rambutnya. Dan Nabi kita meminyakkan rambutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi 19 orat uban Nabi itu langsung tenggelam dalam hak hitam tu. Jadi pasal apa Nabi sebegitu sempurna? Supaya orang yang melihat tidak mengurangkan Rasulullah. Apa hukum mengurangkan Nabi? Na'udzubillahi min dzalik, murtad. Jadi untuk menyelamatkan iman umat, jadi Nabi itu dicipta oleh Allah dalam keadaan yang sangat sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan supaya umat timbul dalam hatinya perasaan cinta kepada Rasulullah. Sebab Nabi kalau tengok seringkali akan timbul rasa cinta. Tengok lagi semakin mendalam cinta. Tengok lagi semakin mendalam cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah,
Itulah sifat rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu qasidah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. سلام عليه ربي خلق طه من نور فيه اخترام فيه اخترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي قلب طه من نور فيه اخترام فيه اخترام ناداه أقبل
لا إله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته Allah salam alaih. Seterusnya hadis yang ke-28 daripada Ummu Hani radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anha. Ummu Hani ni dia binti Abu Talib, iaitu dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Hani ni ialah peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj itu bermula daripada rumah dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummu Hani. Jadi datang malaikat Jibril, gerak Rasulullah, bawa ke telaga Zamzam, dibelah dada Nabi, dibersihkan, kemudian dibawa dalam perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau ke tepi Mekah, rumah Ummu Hani ni dia belah Bukit Safa. Belah Bukit Safa. Kita berjalan dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam 30 meter ataupun lebih sikit. Jauh lagi nak sampai ke Maulid Rasul, tempat Nabi dilahirkan. Jadi belah itulah rumah Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa lahu arba'u ghadairah. Kata Ummu Hani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Mekah ataupun masuk ke Mekah. Nabi pada ketika itu ada 4 dandanan. Ini cerita Ummu Hani ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari pembukaan Mekah. Nabi masuk ke Mekah, rambut Nabi ni 3 dandan. Tahu dandan? Dandan korang panggil? Anyam tu. Dandan tu. Jadi Nabi ada 4 dandan. Dari rambut Nabi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebat, abang kata lebat rambut Nabi. Nabi buat 4 dandanan rambut. Nak try boleh lah. Salah sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ni bagi orang yang berambut panjang, jadi mendandan rambut itu pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sayyidina Muhammad. Kecuali bertocang, tu tak jumpa lah hadis. Kalau rambut panjang jangan duduk tocang, tu macam orang perempuan. Salah sayyidina Muhammad. Dia rambut panjang ni buat dandan tak apa. Tapi jangan biar macam tu, tak ada sunnah pula. Dia kena bos korban. Salah sayyidina Muhammad. Kalau bos korban boleh lah dandan nanti keluar. Tapi kalau bos tocang nak bos korban macam mana? Tak boleh bos kan. Jadi jangan buat macam dengan orang perempuan. Orang lelaki jangan buat macam orang perempuan. Orang perempuan pula jangan buat macam orang lelaki pula. Salah sayyidina Muhammad. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Pada hari pembukaan Mekah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada 4 dandangan rambutnya. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok search dalam internet. Satu orang mujahidin Chechnya dulu ni, iaitu apa nama dia? Khattab. Jadi saya tengok dalam potret dia tu, jadi dia menampilkan rambutnya seperti rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi bagi orang yang berjihad fi sabilillah. Dia orang berjihad ni mereka tak sempat, mereka nak rapi rambut. Jadi hidup mereka bangkit-bangkit tidur kira nak perang lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dalam situasi perang itu jadi sesuailah rambut itu didandan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada sana Anas juga, anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udunaihi. Hadis ini sama macam hadis yang sebelum ini. Adalah rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu
sampai ke pertengahan dua telinganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berhenti di hadis yang ke-30. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.